Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Kelas Izora, Alhamdulillah hari ini kita masih bernafas lagi. Syukur pada Allah. Okey, hari ini cikgu nak membentangkan tajuk menghafal surah dan maknanya. Okey, surah apakah yang cikgu nak ajar kepada kamu hari ini? Ya, surah ni sangat menarik dan mudah untuk dihafal. Mari kita lihat slide yang pertama. Okey, nama surah yang cikgu nak ajar ni adalah surah Al-Ikhlas. Okey, apa maksud Al-Ikhlas? Ikhlas dari segi bahasa yang bermaksud, saya besarkan sikit slide kita ni supaya jelas. Ikhlas maksudnya suci, bersih dari syirik dan keaiban yang boleh menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Okey, itu maksud dari segi bahasa. Apa sebab turunnya surah Al-Ikhlas ni? Kita pergi sebab turunnya surah ini. Okey, sebab orang musyrikin ni dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang musyrikin ni tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sifat Tuhan kamu." Sebab mereka bertanya, jadi turunlah wahyu surah Al-Ikhlas ni yang menceritakan tentang sifat Allah. Mari kita berkenalan dengan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas ni dia mempunyai 4 ayat sahaja. Senang untuk dihafal, 4 ayat dan pendek-pendek. Okey, yang kedua merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah. Bila cikgu sebut diturunkan di Mekah, bermaksud surah ini diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jika cikgu sebut surah ini diturunkan di Madinah, maksudnya surah itu diturunkan selepas Nabi berhijrah. Okey, boleh faham ayat Quran ni dia turun 2 tempat je ni, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Tak ada tempat lain lagi Okey, yang nombor 4. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, cikgu nak cerita ni, siapa yang dalam satu hari dia baca surah Al-Ikhlas ni 3 kali, menyamai dia membaca 1/3 Al-Quran. Banyak tak surah 1/3 dalam Al-Quran? Ya, banyak Maksudnya, yang menyamai dengan 1/3 Al-Quran ni, orang yang membaca dan dia faham. Dia faham maksud tu. Bila dia faham, dia boleh amal. Bila dia boleh amal dan dia boleh sebarkan pada orang lain. Orang macam tu lah yang dapat ganjaran menyamai dia membaca 1/3 Al-Quran. Okay, kalau orang tu baca Quran dia tak faham, tajwid dia tak betul, dia tak dapatlah menyamai dengan 1/3 Al-Quran dapat rugi adalah. Okey, slide yang seterusnya. Okey, surah Al-Ikhlas. Isi pokok surah ini menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Okey, saya highlightkan di sini pelajar-pelajar semua. Kemurnian tauhid kepada Allah dan menolak segala bentuk syirik kepadanya dan menjelaskan bahawa tidak ada sesuatu yang menyamainya. Pokok surah ni dia nak ceritakan tentang tauhid kepada Allah. Tauhid ni percaya akidah kita lah dan menolak segala bentuk syirik. Sebab kalau kita dah kata Tuhan tu Esa satu, kita mesti menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Okey, itu maksudnya. Okey, kita go through surah Al-Ikhlas. Okey, ada 4 surah, sangat pendek dan saya yakin dan pasti kamu dah biasa dengan surah ni kan. Okey, kamu lepas ni kamu hafal, bawa dalam solat. Kemudian kamu mesti fahamkan apa maksud setiap ayat ni. Okay, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Okey, kata kunci kat sini Allah yang satu. Okey, Allah yang satu. Maksudnya dialah Allah yang Maha Esa. Okey, kita pergi slide yang kedua, ayat yang kedua. Allahus Samad. Kata kuncinya tempat bermohon. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Kata kuncinya tiada keluarga. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata kuncinya tidak berupa, dia tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Okey, mari cikgu perincikan lagi.
maksud setiap ayat ni agar kamu lebih mudah faham dan jelas. Okey, surah Al-Ikhlas ayat pertama, nampak tak gambar tangan ni? Dia menunjukkan satu, bahawa Allah itu satu. Okey, mari kita tengok ayat pertama, qul huwallahu ahad, kata kunci Allah yang satu. Maksudnya dialah Allah yang esa. Cuba tengok nota yang cikgu buat ni. Maksudnya Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Kalau kita sebut Maha Esa, Maha Tunggal tu maksudnya Allah tu satu, tidak dua, tidak tiga. Nombor dua, zat yang tidak memiliki tandingan dan pembantu. Allah tak ada pembantu. Allah tak ada siapa boleh tandingi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kekuasaannya, kehebatannya, tak ada sebanding, tak ada serupa, dan tak ada yang setara dengan dia. Tak ada siapa yang menyamai dengan Allah. Allah ni Esa satu, that only one sahaja. Dia yang Esa, dia yang tunggal. Dia Maha memiliki segala-galanya. Tak ada siapa yang sama dengannya. Allah mampu berdiri sendiri. Allah tak perlukan kawan. Allah tak perlukan sesiapa manusia. Allah tak perlukan pembantu. Okey, yang kedua, Allahus Samad. Okey, kata kunci dia tempat bermohon. Maksud ayat ni, Allah tempat meminta sesuatu. Okey, dalam maksud sebenar ni, Allah tempat kita memohon segala hajat. Kalau kita ada sesuatu yang kita hajat, nak minta tolong, jangan terlalu bergantung pada manusia. Sebab kita manusia, sifat kita lemah. Kita jangan meminta kepada yang sama-sama lemah dengan kita, iaitu manusia ke, jin ke. Dia pun lemah juga. Dia pun Allah ciptakan juga. Jangan minta tolong dengan bomoh, dengan dukun. Asal sakit sikit je jumpa bomoh. Asal sakit sikit je jumpa doktor. Tak salah kita nak jumpa doktor. Okey. Sekiranya kita ada hajat sesuatu, mula-mula sekali kita kena minta tolong dengan Allah dulu. Bila kita minta tolong dengan Allah, kita berdoa dengan cara berdoa, lepas tu kita kena sabar. Jangan kita tak sabar. Doa sekarang juga nak doa tu diperkenankan. Tak boleh macam tu. Kena sabar. Kita kena apa-apa kita ada masalah, minta tolong dengan Allah untuk selesaikan masalah kita. Okey, hatta awak hilang kunci pun awak kena berdoa pada Allah. Ya Allah, ketemukanlah kunci aku yang hilang. Lepas tu barulah awak minta tolong manusia. Siapa-siapa ada yang terjumpa tak saya punya kunci, tolong pulangkan ke apa ke. Mula-mula kita kena berdoa pada Allah. Kalau tiba-tiba lah tengah malam kenderaan kita, kereta kita ke motor kita ke tiba-tiba jam, stuck, tak boleh nak start, apa perlu awak buat? Doa pada Allah, sebab Allah Maha mendengar. Saya pernah tengah-tengah malam kereta saya enjin tak boleh start. Masa tu saya belum kahwin lagi. Memang jam, otak pun jam. Tak tahu nak buat apa. Kan? Saya mula-mula saya doa dalam hati. Alhamdulillah, dengan izin Allah ada orang yang berniat baik dengan kita kan. Dia tolong kita, dia checkkan kita punya kenderaan, kereta kita yang rosak. Okey, sekarang ni kalau kamu ada masalah apa-apa, tak perlu nak ceritakan pada orang. Awak mengadu dengan Allah dulu. Minta Allah selesaikan masalah kita. Sebenarnya kita ni, Allah yang jaga. Kita tak mampu nak jaga diri kita sendiri. Sebab tu kita kena minta tolong pada Allah. Okey, yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kata kunci dia, tiada keluarga. Ya, Tuhan tu tak ada keluarga. Dia tak ada family macam kita. Sebab kita ni lemah. Kita berhajat pada anak. Sebab apa kita berhajat pada anak? Nanti kita mengharap bila kita dah tua, anak kita boleh membantu kita. Tapi Tuhan ni, dia tidak perlukan keluarga. Dia tak perlukan isteri, suami, anak dan sebagainya. Sebab itulah dia tidak beranak. Maksudnya Allah tu tak ada anak. Dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya Tuhan tu tak mempunyai ibu dan ayah. Tak ada siapa yang beranakkan dia. Dia mampu berdiri sendiri. Dia tidak memiliki seorang anak pun, tidak memiliki orang tua dan tidak pula memiliki pasangan. Okey.
Nombor 4, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak berupa. Okey, maksudnya dia tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maksudnya Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan siapa-siapa pun, dengan jin ke apa ke. Tuhan tak sama dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada yang sebanding setara dengannya. Okey, itulah tentang Allah nak ceritakan tentang sifatnya, bahawa Allah itu satu, Allah tak berhajat pada keluarga, Allah tak berhajat pada anak, pasangan, Allah tak berhajat pada asisten, pembantu. Allah tak sama dengan makhluk ciptaannya yang lain. Allah nak ceritakan tentang dirinya di dalam surah Al-Ikhlas. Okey, apakah pengajaran daripada surah ni? Senang je pengajaran dia. Segala apa kita kena percaya dan yakin bahawa Allah itu esa, wujud, dia yang satu, dia yang tidak berhajat kepada makhluk, dia tak perlukan anak, tak perlukan pasangan, dan dia tidak menyamai dengan makhluk yang lain. Okey. Kalau kita berada dalam kesusahan, kita mesti mohon kepada Allah, minta tolong dengan Allah dulu. Bila kita berdoa, kita kena yakin. Bila kita berdoa, kita kena yakin. Kalau nak berdoa, nak kena yakin, amal soleh tu pun kena buat juga. Semayang kena cukup 5 waktu. Okey, sekarang saya nak masuk tugasan. Slide kita yang terakhir. Okey, sebenarnya tugasan ni saya nak buat satu pertandingan sebenarnya. Hafal surah dan maksudnya. Okey, apa yang perlu awak buat? Awak hafal surah ni pendek, senang je. Tak ambil masa yang lama, insya-Allah. Bacalah berkali-kali. Okey, hafal surah ni dengan maksud dia. Awak baca surah, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Awak bagi tahu Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat memohon pertolongan. Macam tu ayat terjemahan. Okey, awak buat dalam satu video. Kamu membaca surah Al-Ikhlas dan maksudnya sekali. Kemudian dah siap video tu, awak hantar kepada saya melalui WhatsApp secara personal ataupun dalam grup pun boleh. Okey, setiap pemenang saya akan sediakan hadiah misteri lah untuk nombor 1, 2 dan 3. Dan saya beri masa untuk kamu buat hafalan video ni daripada hari ni, hari Khamis, sampailah hari Sabtu. Hari Ahad saya dah tak terima dah. Saya harap semua pelajar hantar video. Jangan rasa malu. Kalau awak rasa malu, tak nak orang lain tahu, awak hantar personal kat saya pun cukup. Okey, saya harap kamu dapat menyiapkan tugasan ini pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.